padang semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor satu. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu holistik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersepah semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10/10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasangan. Tazul we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan saya tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di Lahazon. Lahazon terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi pada semua ibu bapa dan juga mungkin ada pelajar-pelajar yang sertai cikgu punya sesi live pada pagi ni. Alright, so pada pagi ni kita sedang bersiaran langsung dekat YouTube TV Lahazon dan juga beberapa tempat dekat platform Facebook. Okay? Sebagai contoh dekat Facebook page Lahazon. Okay, dekat saya punya sendiri, saya punya sendiri Facebook. So hai kepada semua penonton daripada Facebook saya. Okay, dan juga daripada grup komuniti Ibu Bapa Bijak Fikir. Alright, so pada pagi ni, sekejap saya akan buka komen, mungkin ada yang sedang komen kat sini. Okay, Wan Saksa, Akhil Takif lagi. Okay, Akhil Takif ni memang sangat bersemangat untuk penonton. Okay, untuk penonton yang sedang menonton, kalau nak tahu siapa ni Akhil Takif, ni adalah antara salah satu pelajar mentoring saya. Okay, pelajar mentoring dekat Lahazon yang sangat aktif dan juga sangat committed untuk belajar. Okay, daripada bela sikit cikgu musik. Oh, bela sikit Okay, alright, tak apa, nanti kita check Okay, sekejap nanti kita akan check balik. Okay, alright, so pada pagi ni saya nak kongsikan beberapa tips dan juga kata kunci yang mana ibu bapa juga boleh tonton macam mana saya kongsikan pada pelajar. Okay, so maksudnya kat sini kalau ibu bapa yang sedang menonton sekarang boleh tengok juga macam mana untuk share pada anak nanti. Alright, so mungkin anak-anak kita sedang bersekolah kan sekarang, sedang menjalani PDPR. So mungkin mereka tak sempat untuk join sesi live bersama saya pada pagi ni, tak ada masalah. Okay, boleh tonton balik recording selepas ini. Okay, ramai cakap blur ni. Okay, sekejap saya cuba tengok sekejap Okay, alright, tak apa, nanti kita admin kita akan check sekejap Okay, daripada Akhil Takif, video slide sudah. Ramai penonton sedang menonton sekarang ni. Okay, tak apa, sekejap admin kita sedang adjust sikit. Alright, so yang sedang menonton sekarang majoriti ibu bapa Alright, so kalau majoriti ibu bapa, so sangat baik. Sebab apa? Sebab hari ni perkongsian saya banyak kepada ibu bapa. Saya nak sharing tips dan juga kaedah-kaedah macam mana saya ajarkan pada pelajar-pelajar saya. Alright, so basically hari ni adalah tentang AdMath. Okay, Akhil Takif, pelajar tahun 5 dia join juga walaupun hari ni tentang AdMath.
Tak ada masalah kita Akif nama je AdMed tapi tetap matematik juga. Konsep tetap sama, kira-kira Alright. So kita tengok sekejap slide kita pada ni. Alright. Okay, tak apa. Mengenai gambar ke apa semua tak ada masalah sangat sebab hari ni cikgu nak fokuskan pada penonton untuk fokus pada saya punya slide. Okay, saya punya sharing. Kalau slide tu tak ada masalah kan? Clear? Betul? Okay, kalau boleh tengok pada slide saya tu adalah, okay, apa yang saya nak kongsikan hari ni adalah AdMed is all about keywords. Okay, basically AdMed dengan matematik ni pada pendapat saya sendiri, mungkin tutor-tutors ataupun guru-guru matematik kalau sana mungkin cakap lain. Okay, tapi bagi saya, ni pendapat saya, apa yang saya lihat sendiri, okay, untuk kuasai AdMed dan juga matematik ni, dia adalah dari segi keyword. Okay, kalau pelajar sekadar hafal formula, belum tentu pelajar boleh score full mark. Okay, yang saya nak ceritakan di sini parents, okay, pada ibu-bapa sekalian, alright. Macam mana anak kita nak score full mark dalam AdMed? Dia adalah tentang keyword. Okay, sebab apa? Kalau pelajar kita, okay, anak-anak kita menjawab soalan tak ikut keywords ataupun tak ikut kehendak soalan, ia menyebabkan anak kita tak dapat markah penuh. Okay, sebagai contoh, anak kita antara pelajar cemerlang dalam matematik ataupun AdMed dekat sekolah. Tapi kenapa dia orang tak dapat markah 100? So mungkin kat situ, salah satunya mungkin cuai, salah satu lagi tak menjawab kehendak soalan. So hari ni saya akan tekankan, saya akan tunjukkan pada ibu bapa macam mana, okay, untuk skor markah penuh. Macam mana anak kita perlu buat, apa yang mereka perlu lakukan untuk skor markah penuh dalam subjek AdMed. Okay. Alright, so untuk penonton yang dekat Facebook, boleh dulu share, boleh dulu like dan juga komen, okay, tentang kita punya quality video, okay ke tak, suara, okay. Yang penting slide tu, okay, yang penting slide tu jelas sebab cikgu nak kongsikan tentang slide pada pagi ni. Alright, boleh share dulu. Untuk dekat YouTube, okay, ingat untuk tekan notify supaya penonton boleh sentiasa dapat update daripada Lahazul, okay, update daripada kita sebab setiap pagi kita akan buat sesi live parenting yang mana kita nak bantu beberapa kat luar sana, okay, untuk share pada anak-anak tentang pelajaran. Pada sesi petang kita akan buat live tentang games, okay, macam mana kita nak tingkatkan minat belajar pelajar. Okay, pada waktu malam kita ada macam borak-borak santai dengan pelajar-pelajar. Alright. So, okay, jom kita akan pergi pada slide yang seterusnya. Alright. So, ini saya punya point Okay. Alright. So, slide saya yang pertama kat situ. Okay, kalian tu boleh tonton kat sini. Okay, slide saya tanya, pertama tu saya tulis pelajar belajar teori sahaja, pengetahuan. Okay, so macam ni maksud saya. Alright, dia dalam matematik ataupun AdMed konsep dia sama saja. Okay, guru ataupun cikgu-cikgu kat sekolah, okay, mereka akan ajarkan pada pelajar, okay, macam mana topik tersebut. Contoh, pecahan. Macam mana nak buat pecahan, contoh. Okay, macam mana nak buat contoh topik laju. Macam mana nak kira laju. Itu semua adalah teori-teori dia. Okay, macam mana guna formula, itu semua teori, pengetahuan. Maksudnya, buat apa kat sini? Anak kita dia dah ada pengetahuan. Contoh dia tahu macam mana buat pecahan, macam mana nak jawab, tak kisahlah apa-apa bab dalam AdMed, okay. Dalam AdMed contoh saya cakap topik fungsi, topik kuadratik, topik ganjang, topik pengambilan, pembezaan, itu semua topik-topik AdMed. Okay, anak-anak kita dah belajar kat sekolah, mereka semua dah tahu, okay, macam mana nak buat, cara nak buat, mereka tahu, insyaAllah mereka tahu, okay. Saya yakin pelajar-pelajar tahu macam mana nak buat. Cuma problem dia adalah, okay, bila masuk dalam exam, soalan bukan direct question. Macam kita buat latihan, okay, latihan kita panggil latihan pemantapan untuk fahamkan konsep sesuatu topik. Okay, kita akan buatlah, maksudnya soalan dia akan direct. Soalan dia akan direct, dia akan tanya, okay, contohnya saya akan tanya, apakah fungsi, macam tu. Itu soalan latihan kita, fungsi, maksudnya bagi direct. Bila dalam soalan exam, okay, berapa, kawan-kawan, okay, masalah pelajar ni, bila masuk dalam exam, soalan tu bukan direct. So soalan bukan direct ni, macam mana pelajar nak applykan pengetahuan yang dia orang dah belajar ni? Itu problem utama dia. Okay? Alright. So, kalau ada komen, silakan komen, insyaAllah saya akan bacakan. Alright. Dekat Facebook pun boleh komen, okay, sebab kita akan naikkan, kita akan upkan dia punya komen. Okay, pelajar belajar teori sahaja. Maksud saya teori kat sini, mereka tahu sesuatu topik, konsep mereka tahu insyaAllah. Untuk kira-kira pun insyaAllah mereka tahu. Cuma masalah dia adalah bila nak apply dalam soalan, mereka tak tahu. Contoh saya kat macam ni. Mereka baca soalan, mereka tak boleh nak relate dengan topik apa. Itu masalah utama dia. Okay, bila tak boleh nak relate dengan pengetahuan, tak boleh nak relate dengan topik apa yang mereka nak buat,
macam mana mereka nak apply pengetahuan yang ada dalam kepala mereka. Okay, so tu. Alright, so pada pagi ni saya akan kongsikan pada ibu bapa, okay, beberapa kata kunci untuk skor AMAT. So insyaAllah kalau ibu bapa dapat faham apa yang saya kongsikan ni, boleh share pada anak-anak. Okay, bagi tahu mereka, okay, untuk soalan macam ni, ini kata kunci dia. So anak-anak kita dah belajar semua kat sekolah, mereka ada pengetahuan macam mana nak kira. So mereka dapat kata kunci ni, mereka tahu apa yang mereka nak buat. Okay, macam tu. Okay, alright, kita akan pergi pada slide yang seterusnya. Okay, ini dia. Practice Maths Perfect. Okey, latihan akan membantu pelajar untuk menguasai sepenuhnya pengetahuan untuk skor dalam peperiksaan. Okey, ini apa yang saya praktis. Okey, apa yang saya bagi tahu kat sini adalah apa yang saya praktiskan dalam waktu saya zaman sekolah dulu. Okey, waktu saya zaman sekolah dulu. Sebab saya memang sangat-sangat minat dengan matematik ni sampai tahap, sampai tahap macam ni. Saya punya minat matematik tu. Kalau saya bosan, saya akan ambil soalan matematik dan saya akan buat. Itu saya punya minat. Okay, so saya nak kongsikan kepada parent, okay, macam mana saya tingkatkan minat saya dalam matematik ni supaya anak tuan puan juga boleh minat macam mana saya minat. So bila mereka minat untuk belajar ni, tak ada masalah dah. Okay, tak ada masalah, kita tak perlu kejar kita nak buat homework, tak perlu nak kejar untuk bagi soalan mereka buat, tak perlu dah. Sebab mereka akan cari sendiri. Okay, tu point saya kat sini. Okay, latihan akan bantu pelajar untuk menguasai sepenuhnya pengetahuan. Okay, maksudnya kat sini, contoh, pelajar, okay, dia jenis cepat catch up. Contohnya, pelajar yang jenis cepat catch up. Maksud saya kat sini pelajar fast learner. Okay, cikgu ajar kat sekolah ataupun guru-guru tuition ajar kat sekolah kan. Okay, kelas sekejap je dia orang boleh faham. Masalah dia, kenapa mereka tak boleh score dalam exam? Sebab kurang latihan. Okay, point saya kat sini kurang latihan. So, dalam matematik dengan AMAT, bagi saya AMAT lagi banyak, lagi perlu latihan yang lebih banyak. Sebab apa? AMAT soalan dia banyak, markah besar, tapi masa singkat. So macam mana pelajar nak dapat markah 100 kalau macam ni? Mereka tak cukup masa. Okay, so dekat sini saya akan bagi tips. Sebab apa? Bila pelajar ada kata kunci, pelajar tak akan bazirkan banyak masa untuk teka topik apa. Contoh, baca soalan, okay, dia orang tahu apa nak buat. So mereka hanya habiskan masa untuk buat. Okay, bagi sesetengah pelajar yang lain ni pula, okay, ini kes pelajar yang kurang tahu pasal kata kunci, mereka akan habiskan masa dalam seminit 2 untuk fikirkan, okay, ini topik apa, ini kata kunci macam mana untuk mereka solve. So mereka dah habis masa 2 minit. Lepas tu tak kira lagi jalan kerja apa semua. Okay, dalam AMAT ni memang pelajar kena cepat. AMAT, dalam topik AMAT mereka kena cepat dan mereka kena macam mana? Mereka dah ada strategi dalam kepala untuk solve terus. Okay, ini langkah-langkah dia, cuma nak keluarkan atas kertas kerja je. Okay, jalan kerja atas kertas je. Okay, alright, clear ibu apa? Alright, so insyaAllah. Okay, next kita tengok. Okay, so ni antara kata kunci dan solution dalam AMAT. So kat sini saya akan kongsikan pada ibu bapa semua, pada tuan-puan. Okay, beberapa kata kunci lah. Okay, sebenarnya dalam AMAT ni lagi banyak. Kalau matematik tu cakap banyak, AMAT lagi banyak kata kunci. Okay, cuma hari ni saya akan sharekan beberapa. So at least yang mana parents dapat boleh share dulu ke anak-anak. Okay. Ya, okay, ini yang pertama. Okay, saya ambil topik pertama, topik 1, AMAT tingkatan 4. Okay, topik pertama AMAT tingkatan 4 ni sangat senang sebenarnya. Okay, cuba tanya anak-anak kita, contoh bagi beberapa yang ada anak yang ambil AMAT, cuba tanya mereka topik AMAT form 4, topik 1. Senang ke susah? InsyaAllah, saya cakap segelintir lah, saya cakap macam mostly mereka cakap senang. Tapi kenapa mereka tak boleh dapat markah penuh? Okay, kat sinilah masalah dia. Sebab soalan topik 1 matematik tingkatan 4 ni, AMAT tingkatan 4 ni, topik dia memang betul-betul pelajar kena faham soalan. Contoh, okay, cuba tengok yang sini saya bagi. Kata kunci yang pertama, wakilkan fungsi. So, waktu kelas mentoring saya, dekat waktu dalam kelas mentoring saya, macam inilah saya didik anak-anak saya, okay, anak-anak pelajar. Saya akan didik pelajar-pelajar, cari kata kunci dulu. Baca soalan, cari kata kunci. So, apa ini yang saya akan buat dalam kelas mentoring. Okay, hari ini saya share pada parents-parents. So, apa yang parents-parents juga boleh buat insyaAllah. Okay, kata kunci pertama adalah wakilkan fungsi. So, untuk pelajar-pelajar biasanya, okay, anak-anak kita buat silap dalam topik ini adalah mereka tak jawab dengan betul soalan cakap wakilkan fungsi. Bila soalan cakap wakilkan fungsi, hanya ada 3 bentuk jawapan sahaja. 3 pilihan jawapan sahaja. Kadang-kadang anak kita akan jawab benda lain. Okey, sekejap lagi saya akan bagi kata kunci seterusnya. Maksudnya biasanya anak kita dia akan confuse antara kata kunci yang saya bagi. Okey, kata kunci pertama adalah wakilkan. So bila saya cakap wakilkan, so yang ni ibu bapa tak perlulah ambil tahu pasal gambar raja anak panah tu macam mana, tak perlu.
Bukan itu yang saya nak kongsikan. Yang saya nak share pada parents hari ini adalah mengenai wakilkan fungsi. So ibu bapa, ambil kata kunci ni, wakilkan fungsi, bagi tahu anak kita. Okey, kalau wakilkan fungsi, 3 bentuk ni jawapan dia. So anak kita tahulah gambar rajah anak panah tu macam mana, set pasangan bertetik tu macam mana, graf tu macam mana. Sebab mereka belajar. Itu bahagian teknik keempat. Kita sebagai parent tak perlu ajar teknik keempat. Kita just bantu mereka impak. Okay? Bagi mereka macam percikan sikit je kata kunci untuk mereka tahu apa yang mereka nak buat. Okay? Okay, so daripada Puan Yuri Utami. Ya, sir, anak saya form 5 ADMAT perlu dibimbing. Ya, right. Perlu dibimbing. Betul. ADMAT ni, dia bagi saya, dia macam mana? Dia memang perlukan pelajar ni banyakkan latihan. Okay, yang membezakan pelajar A+ dengan pelajar A biasa adalah latihan. Itu je. Okay, sebab kalau pelajar dapat A+ ni, mereka dah banyak latihan. Mereka tahu nak bajet masa. Mereka ada kata kunci. Mereka ada lebih banyak idea. Mereka dah ada strategi dalam kepala. So semua benda ni adalah yang membezakan pelajar A dengan A+. Okay? Dalam kelas mentoring saya akan bagi tahulah pelajar. Kalau pelajar ni dah macam dah fast learner, laju, saya akan ajar mereka macam mana nak target A+. Kalau untuk pelajar yang slow learner, contoh pelajar yang gagal, cara saya approach lain pula dalam kelas mentoring. Okay? Cara saya approach adalah saya akan bantu pelajar dulu dekat mana dia punya masalah asal dia. Masalah utama dia kat mana? Saya akan bantu kat situ. Okay? Alright, so itu kata kunci yang pertama okay, which is wakilkan. Okay, yang kedua, inilah yang saya katakan kepada ibu bapa tadi yang anak kita sentiasa confused dalam topik ni. Soalan minta lain, dia jawab lain. Mereka tahu topik ni senang je sebenarnya. Okay, mereka tahu topik ni senang je sebenarnya. Cuma masalah dia kan tuan-puan, okay, anak kita jawab benda lain. Maksudnya contoh sebenarnya, cuba ibu bapa tengok. Kata kunci, contoh dalam soalan jumpa dekat jenis hubungan. So adalah ayat-ayat dia, tapi dalam perkataan tu dia akan cakap jenis hubungan ataupun hubungan. So bila soalan cerita pasal hubungan, ibu bapa tak payahlah ambil jenis jawapan tu, tak perlu. Just tengok kata kunci jenis hubungan, jawapan dia adalah 4 ni. 1 kepada 1, 1 kepada banyak, banyak kepada 1, banyak kepada banyak. So ini adalah pilihan jawapan dia. So bila anak-anak kita, okay, bila pelajar tengok soalan, jumpa kata kunci jenis hubungan, ini yang mereka kena jawab. Okay, yang ni mereka kena jawab. Okay, 1 kepada 1. Okay, so apa yang saya nak tekan kat sini biasanya, okay, kalau ibu bapa nak tahu, anak kita dalam topik 1 ADMAT Form 4 ni, apa yang mereka salah adalah kata kunci pertama tadi, cuba ingat balik, cuba recall balik apa kata kunci pertama tadi Okay, kata kunci pertama tadi adalah wakilkan. Jawapan dia sepatutnya macam ni kan. Okay, wakilkan. Jenis hubungan, sepatutnya jawapan dia macam ni. Anak kita tersilap. Soalan cakap jenis hubungan, tapi dia pergi jawab yang ni. Jenis hubungan dia pergi jawab yang ni. Itu yang silap dia. Mereka tahu topik ni agak mudah untuk skor. Tapi mereka tak menjawab soalan. So, dapatlah sifar. Kat situlah. Okay. So kat sini saya nak kongsi betul-betul. Alright. So bagi ibu bapa, kalau rasa macam perkongsian ni sangat-sangat bermanfaat untuk anak-anak, okay, boleh kongsikan, okay, boleh share, boleh bagi tahu mereka untuk tonton balik sesi live ni secara recording dalam YouTube TV nanti. Okay, tak ada masalah. Sebagai recording nanti ada. Okay, tadi jangan risau. Okay, tu jenis hubungan. Okay, bila pelajar jumpa kata kunci macam ni tak ada masalah lah. Okay, sebab mereka dah belajar semua ni. Mereka dah belajar. So kita sebagai parent tak perlulah nak belajar apa yang mereka belajar. Okay, nanti berat pula kita kan. Yang kita kena tahu adalah apa benda kata kunci yang kita boleh bantu mereka. Bantu mereka sebab mereka dah ada dalam kepala ni. Mereka dah belajar semua. Cuma mereka tak boleh nak keluarkan sebab mereka tak tahu apa mereka nak buat. So kita sebagai ibu bapa kita just beritahu mereka, okay, jenis hubungan buat benda ni. So mereka tahulah, oh buat benda ni. So mereka pun buat. Macam tu. Okay, jenis hubungan. Okay, alright. Settle kata kunci yang kedua dalam topik fungsi. Okay, kita tengok kata kunci yang seterusnya. Okay. Soalan cakap tuliskan fungsi. Okay, tuliskan fungsi. Alright, kalau soalan cakap, okay, tuliskan fungsi, yang ni jarang pelajar tak dapat keliru. Okay, jarang pelajar keliru untuk jawab. Cuma masalah dia, pelajar tak boleh nak jawab sebab mereka tak faham fungsi tu macam mana. Yang ni bahagian teknik keempat. Kalau bahagian teknik keempat biasanya kita akan buatlah, okay, biasanya kalau dekat Al-Hazli kita bagi satu bengkel percuma untuk pelajar mentoring, which is nama dia bengkel teknik menjawab. So dekat dalam bengkel teknik menjawab ni kita akan bantu pelajar untuk bagi mereka strategi. Macam mana nak jawab soalan ni? Macam mana jawab soalan ni? Bengkel teknik menjawab. So nanti kita bagi percuma untuk pelajar mentoring dekat Al-Hazli. Okay, so untuk soalan ni saya tak boleh bagi tahulah parent macam mana nak buat sebab yang ni bahagian teknik keempat. Cuma apa parent boleh bagi tahu ke anak-anak nanti,
tuliskan fungsi. So jawapan mesti dalam bentuk macam ginilah. Okay, fungsi dia. Okay, so untuk fungsi ni bergantung pada soalan. So dia bukan keyword sangat, tapi pelajar tahulah bila cakap fungsi, bentuk jawapan dia macam mana. Okay, yang saya nak kongsikan macam tu. Okay, alright. So kali berapa dah tengok sini kan, ada 3 dah kata kunci saya kongsikan dalam topik 1 sahaja, dalam topik fungsi ADMAT tingkatan 4. Basically ada lagi beberapa kata kunci, cuma dalam saya punya pengkongsian hari ni saya nak ambil yang utama sahaja. Saya nak bagi tahu yang utama sahaja bagi bantu pelajar-pelajar untuk bantu anak-anak tuan-puan. Okay, selesai. Okay, next. Ini yang paling penting. Okay, apakah strategi untuk kuasai topik ini? Okay, apakah strategi untuk kuasai topik ini? Alright, apa yang saya buat waktu zaman sekolah saya dulu? Okay, sebab saya macam ni, cikgu saya tu memang dia powerful, dia guru cemerlang. Okay, saya akui. Sebab saya guru cemerlang ni dia memang ada banyak sangat cara dia mengajar. Okay, so saya macam copy balik. Saya fikir macam mana dia buat kat saya waktu sekolah dulu. Macam itulah saya ajar balik pada pelajar-pelajar. Okay, sebab saya nak bantu pelajar lagi untuk lebih ramai untuk sekolah sampai ADMAT ni. Okay, saya nak buktikan pelajar yang topik ADMAT ni, okay, subjek ADMAT ni bukan subjek killer. Bagi saja subjek killer. Okay, kalau saya sama sekolah dulu, apa subjek killer saya? Agak-agak tuan-puan tahu tak? Apa subjek killer bagi pelajar yang suka subjek matematik? Okay, ada tak ibu apa dalam ni boleh komen? Agak-agak. Kalau anak kita minat matematik, agak-agak apa saja yang mereka akan merudum? Okay, itulah subjek killer bagi saya dalam sekolah dulu. Okay. Daripada Coach Misdau, ya betul, susah tak betul-betul kuasai. Yes, betul. Buah terbaik siapa yang terbaik? Okay, apakah strategi? Okay, sebelum saya nak share pasal strategi ni, ada tak ibu bapa yang sedang menonton sekarang? Cuba share agak-agak tuan-puan, apa masalah jika kita dah power matematik, biasanya saya apa dia akan merudum. Kalau pelajar minat ni, kenapa dia tak boleh score mat? Okay, bagi saya macam ni untuk pelajar dia kena score mat dulu. Okay, subjek matematik ni ajar kita tentang berfikir, ajar kita tentang berfikir, ajar juga kita tentang strategi, ajar kita tentang teknik. So bila pelajar score, okay, bila pelajar score subjek matematik ataupun ADMAT, InsyaAllah pelajar boleh skor topik lain. Pelajar boleh skor subjek lain. Okey, ini apa yang saya lihat pada diri saya sendiri ya tuan-puan, apa yang saya lihat pada diri saya sendiri. Okey, waktu saya menengah rendah kan banyak topik menghafal, betul? Which is macam geografi, sejarah. Okey, waktu menengah rendah saya bukan antara pelajar top dekat sekolah. Maksudnya saya dalam result, dalam keseluruhan dalam keseluruhan pelajar, biasanya saya dapat dalam 50%. Maksudnya markah exam saya waktu saya menengah rendah form hingga form 3, saya tak boleh nak pergi kedudukan top 10 pelajar terbaik, tak boleh. Sebab apa? Sebab waktu menengah rendah subjek matematik ada satu je, subjek kira-kira ada satu je. So kat situlah semacam saya kurang sikit. Okay, so tuan-puan kat sini kalau anak kita ambil subjek science stream, bagi saya dia lebih lebih cenderung untuk skor subjek-subjek lain. Okey, apa saya tengok di sini kan, bila saya naik menengah rendah dan menengah atas, okey, saya naik menengah atas, saya boleh dapat top 10 kat sekolah. Sebab apa? Banyak topik kira-kira, ADMAT, matematik, fizik, kimia dan lain-lain topik lagi. Alright, so untuk subjek sains bagi saya, sebab matematik ajar kita tentang teknik kan, sains ni dia bukan fakta semata-mata. Fakta tu betul, tapi kita ada teknik menjawab dia. Okey? So kat sini tuan-puan, bagi saya bagi anak-anak kita dulu fokus saja matematik dulu. Okey, tarik minat dia dalam matematik, okey, untuk mereka skor subjek lain. Okey? Alright, so daripada Puan Yuri, memang betul, saya takut hadapi kalkulus. Okey, kalkulus ya. Alright. Okey, so kembali pada kita punya perkongsian tadi. Okey, apakah strategi untuk kuasai topik ini? Okey, apakah strategi dia? Okay, so strategi untuk kuasai topik 1 ADMAT Form 4 adalah apa yang saya buat dulu. Okay, pelajar just tengok soalan, tengok kata kunci tadi, ambil soalan, okay, jenis hubungan. So, mereka fikir, okay, jenis hubungan, jawapan dia ini, dah cukup. Ambil soalan seterusnya pula. Okay, wakilkan fungsi tersebut. Okay, wakilkan soalan, jawapan dia macam ni. Okay, saya nak parents rujuk balik apa kata kunci saya kat tadi so bila anak kita nak practice, okay, nak training untuk kuasai topik ni, buat benda ni dulu. Okay, ambil soalan, teka apa kena buat, cukup.
Teka apa kena buat dah. Next soalan. Cari soalan yang betul yang sama. Okey, kita nak tengok kepelbagaian jenis ayat dia. Okey, basically dalam matematik dengan AMAT ni kata kunci dia sama. Tapi dalam ayat tu pelajar kena fahamkan. Okey, macam tu. Okey, markah penuh. Jawab ikut kehendak soalan dia. Betul. Okey, untuk pelajar dapat markah penuh dalam matematik, AMAT, tak kisahlah subjek lain pun sama juga Cuma hari ni saya nak kongsikan pasal AMAT. Macam mana pelajar nak dapat markah penuh? Okey, mereka kena jawab ikut kehendak soalan lah. So maksudnya macam mana nak jawab ikut kehendak soalan? Ikut kata kunci yang telah saya kongsikan tadi. Okey, dapatlah markah penuh insya-Allah. Okey. Alright. Okey, seterusnya. Okey. Topik 2 AMAT tingkatan 4 fungsi kuadratik. Seriously? Okey, daripada Cik Mariam. Kuasai soalan fungsi sebab ni topik paling senang dalam AMAT. See? Saya dah cakap. Okey, fungsi ni adalah topik paling senang dalam AMAT. Betul, saya setuju. Tapi Cik Mariam, Cik kepuasan tak pasti. Okey, cuba bagi tahu saya. Okey, betul topik ni senang, tapi kenapa pelajar tak dapat markah penuh? Okey? Kenapa tak dapat markah penuh? Sebab tak jawab ikut kata kunci. Okey? Mereka tahu tapi mereka silap jawab. Tu je. Okey, topik ni senang. Alright. Okey, dah ada 11 mata menonton. Okey, makin ramai okey. Tak apa, share lagi. Makin ramai lagi bersemangat saya nak kongsikan. Sebab ada banyak yang saya nak kongsikan ni. Tapi dalam masa 45 minit sajalah. Okey, insya-Allah ada rezeki saya kongsikan lagi dalam sesi lain yang akan datang. Okey, topik 2 AMAT Form 4 fungsi kuadratik. Okey. Kata kunci dia. Okey, kata kunci yang sama Okey, itu kata kunci dia macam ni. Dua punca nyata yang sama menyentuh atau bersilang atau tangent pada satu titik. Ini saya katakan tadi tuan-puan. Okey, dalam AMAT ni kata kunci dia dia macam ayat dia macam-macam. Okey, ayat dia macam-macam contohnya dua punca nyata yang sama. Jenis jawapan sama je. Menyentuh jawapan yang sama, bersilang satu titik jawapan sama, tangent pada satu titik jawapan sama. So dekat sini apa yang saya nak beritahukan tuan-puan, anak kita kena banyak latihan. Sebab apa? Bila mereka banyak menjawab latihan, cuba praktis banyak soalan, mereka akan dapat jumpa lebih banyak lagi orang panggil apa? Gaya bahasa. Gaya bahasa ayat-ayat dia. Okey? Ayat-ayat ni yang pelajar kena tengok sebab pelajar nak tahu kata kunci yang mana mereka nak pakai. Okey? So dekat sini saya kongsikan ada dua kata kunci kat situ So apa parent boleh bagi tahu? Okey, contoh hari ni parent dapat contoh parent dapat ini dua punca nyata sama ini. So just cakap anak kita, okey, dua punca nyata sama kena buat benda ni dik. Contoh panggil adik ke apa kan? B square minus 4AC equals to 0. Mereka dah tahu macam mana nak buat. Bahagian teknik keempat, ibu bapa tak belajar bahagian teknik keempat. Ibu bapa just bagi tahu, dorong mereka jalan. Bagi tahu mereka jalan. Macam mana nak buat? Dah cukup tu je. Okey? Cubalah kan. Sekarang tengah lockdown, okey, masih PKP kan. Ada luang masa dengan anak, mungkin ada lebih masa lagi kan. Okey, cuba tengok kerja-kerja sekolah mereka. Okey? Macam itulah. Okey, ni kata kunci seterusnya. Okey, basically yang ni saya punya live. Okey, saya memang nak tekankan macam mana parents nak ajar pada anak kat rumah. Tapi untuk ibu bapa, kalau boleh sarankan anak kita yang sedang PDPR sekarang untuk tonton balik sesi ni. Okey, selepas saya live nanti. Okey, bila mereka free, ajak mereka tonton balik. Okey, sebab ada banyak kata kunci yang mereka tak perasan dalam soalan. Okey, untuk menjawab. Alright. Okey, cuba tengok contoh soalan. Okey, hari ni saya bukan nak menjawab soalan, saya tak nak tunjuk kira-kira dia. Saya just nak tunjuk pada ibu bapa, okey, macam mana contoh ayat ataupun contoh soalan dalam AMAT bagi topik ni. Okey? Alright. So, contoh, cari nilai-nilai K yang mungkin dengan keadaan persamaan kuadratik dia bagi mempunyai dua punca nyata yang sama. Ada tak parents sempat tengok tadi kata kunci dia apa? Agak-agak apa student kita kena buat? Apa anak-anak kita kena buat? Ada tak yang sempat tengok? Dua punca nyata yang sama. So, apa mereka kena buat? Just bagi tahu tu je. Okay? So, macam ni lah cara mereka nak training dalam kuasai topik ni. Mereka baca soalan, cari kata kunci, tuliskan apa yang mereka kena buat. Contoh, untuk soalan ni kan, cari nilai K mungkin yang keadaan persamaan kuadratik mempunyai dua punca nyata yang sama. So, tengok balik pada kata kunci saya bagi tadi. Okay. Mempunyai dua punca nyata yang sama. Okay. B kuasa 2 tolak 4AC sama kosong. So, anak-anak kita nak train macam mana dalam topik ini adalah baca soalan. Okay. Gariskan kata kunci, just tulis je B kuasa 2 tolak 4AC sama kosong. Dah, stop. Pergi soalan lain pula. Macam itulah bagi saya kan, untuk pelajar kuasai AMAT atau matematik, bagi mereka faham dulu apa yang mereka nak buat. Konsep, kata kunci cukup.
Okay, sebab bahagian kira-kira tu artinya tu technical part, which is mereka dah belajar semua tu. Untuk kira-kira mereka dah belajar. Okay. Alright. Dua punca nyata yang sama. So basically bentuk soalan macam ni, okay, bentuk soalan macam ni saya akan ajarkan, okay, para pelajar dalam bengkel, okay, dalam bengkel, kita punya bengkel which is nama dia bengkel teknik menjawab matematik tambahan, okay. Saya akan ajarkan pada pelajar baca soalan, keluarkan kata kunci, okay, macam mana cara nak jawab, okay, berapa pemakahan dia. So semua ni dalam bengkel teknik menjawab, okay. So dekat sini parents sedang menonton sekarang, okay. So basically pada hujung minggu ni pun kita ada bengkel AdMed, tapi bengkel AdMed ni saya akan bincangkan topik tingkatan 5. So bagi beberapa yang sedang menonton, kalau ada anak tingkatan 5 bolehlah join. Kalau ada yang tingkatan 4 yang willing nak belajar, anak kita yang nak belajar lebih advance, lebih awal, boleh juga sertai, okay. Cuma bengkel AdMed pada hujung minggu ni, okay, bengkel dia bengkel dia adalah untuk pelajar tingkatan 5 sebab saya ajarkan topik tingkatan 5. Okay, alright. So bagi penonton yang nak mendaftar, boleh saja DM kita. Okay, alright. So basically semua bengkel ni adalah semua dah percuma bagi pelajar mentoring kita. Untuk pelajar yang mentoring kita dah bagi percuma sebab memang kita nak bantu pelajar kita. Okay, so bagi parents yang bukan mentoring, boleh join lah kita punya bengkel, tapi ada bayaran dia. Okay, nak tahu maklumat lanjut boleh saja PM kami. Alright. Okay, kita pergi pada yang seterusnya pula. Yang ni pula Okay. Ibu aku boleh tengok topik 2 AdMed Form 4. Fungsi kuadratik juga. Okey, cuba tengok kata kunci dia. Kata kunci dia adalah dua punca nyata yang berbeza menyentuh atau bersilang pada 2 titik. Nampak tak kata kunci dia kat sini? 2 titik. Kalau kata kunci tadi 1 titik. Bila 1 titik sama dengan kosong. Okey. Kalau menyentuh pada 2 titik atau 2 punca nyata yang berbeza, B kuasa 2 tolak isi lebih besar dari kosong. Okay, tu bahagian teknik keempat tu. Okay, anak kita kena kira lah apa benda tu. Okay, kita tak perlu faham. Kita sebagai parent tak perlu faham pun yang B kuasa 2 tolak isi lebih besar dari kosong macam mana kira, tak perlu faham yang tu. Okay, apa yang bapa perlu tahu kat sini, okay, kata kunci, just bagi tahu anak kita, kata kunci dia macam ni, boleh screenshot, tunjukkan anak kita, okay, kata kunci dia macam ni, kena buat yang ni dek. So mereka tahulah, mereka tahu macam mana nak buat. B kuasa tolak isi lebih besar dari kosong, mereka tahu macam mana nak buat. Okay, ini kata kunci yang seterusnya. Okay, kita tengok lagi. Alright, contoh soalan. Okay. Cari julat nilai K dengan keadaan persamaan kuadratik. Okay, adalah kuadratik dia bagi tahu. Mempunyai 2 punca nyata yang berbeza. Okay, soalan ni simple kan? Bila parents dah boleh tahu sendiri kan? Parents ni boleh nampak kata kunci dia. Saya dah boldkan kat situ. 2 punca nyata yang berbeza. Apa kena buat kan? So anak kita sebenarnya mereka bukan tak tahu macam mana nak kira, tapi mereka tak tahu apa yang mereka nak kena buat. Okay, so itulah. Okay, kita ambil bahagian sebagai apa, ambil take charge. Okay, ajar mereka kan, bagi dorongan, okay, bagi lorong mereka macam mana nak jawab. Okay, bagi tahu mereka macam mana nak jawab. Itu tugas kita lah, kita bantu mereka macam mana nak jawab cukup. Okay, sebab mereka dah tahu macam mana nak kira-kira tu. Okay, 2 punca nyata yang berbeza, so mereka kena buat apa? B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar pada kosong. Okay? Alright. So far macam mana? Banyak tak? Rasa banyak kan kata kunci kan? Ya. Yeah. So itu je cara nak score dalam matematik ataupun AdMed. Kan? Bagi saya, first kata kunci. Okay? Kata kunci. Lepas tu strategi, maksudnya macam mana mereka nak selesaikan. Okay? Cari jalan yang paling singkat ke? Okay? Cari shortcut ke? Kira-kira paling mudah ke? Okay? Macam tu. Okay? Last kali, pastikan ada ayat matematik. Okay, bagi saya, okay, dalam AdMed dengan matematik ni, ayat matematik tu antara yang terpenting juga. Bila ada ayat matematik, mereka tahu macam mana nak solve, macam mana nak selesaikan. Okay, alright. Kita pergi lagi. Ada lagi kot? Okay, ada lagi. Okay, masih dalam topik 2 AdMed tingkatan 4, okay, saya sharing beberapa kata kunci. Okay, sangat-sangat bermanfaat kalau tuan-puan boleh tengok kat sini untuk share pada anak kita. Okay, kata kunci yang sebenarnya adalah tiada punca nyata. Dalam soalan dia akan cakap lah, tiada punca nyata. Okey, kalau soalan tu dia orang Melayu pun tahap sederhana, dia akan tukar sikit ayat dia. Dia cakap tiada persilangan ataupun 2 garis tidak bersilang. Okey, itu dia kata kunci dia. Maksudnya dalam soalan dia akan cakap sama ada direct question. Kalau untuk direct question, untuk soalan secara langsung dia akan cakap tiada punca nyata, itu direct question. So markah dia dalam 2-3 markah. Kalau soalan cakap tiada persilangan, garis tak bersilang, okey, untuk yang ni markah dia 5 ke 6 markah. Okey, so dekat sini tuan-puan, okey, buat boleh tengok
Okey, benda sama je, dia tukar ayat. Okey, maksudnya jawapan kita tetap sama. B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Okey, nampak tak gaya bahasa dia guna lain? Tiada punca sama. Dia tukar sikit gaya bahasa dia jadi tidak bersilang. Itu je. Okey, dia ubah gaya bahasa, bentuk soalan. Okey, tapi dia punya matlamat, okey, kita punya aim benda yang sama sahaja. Okey, alright. Okay, so anak kita pun kena buat macam tu lah. Okay, bagi saya dalam topik AdMed ni, kalau pelajar tak betul-betul faham konsep dia, tak faham betul-betul kata kunci dia, apa nak buat, satu soalan pun dah spend dalam 20 minit. Okay, kita ada masa singkat je untuk AdMed. Cuba ibu bapa bayangkan AdMed, yang ni saya tak berapa ingat, saya kata tadi saya dah terlupa tiba-tiba Okay, sejam setengah tak silap saya, kertas satu AdMed sejam setengah, markah 80 markah. Cuba berapa bayangkan, logik tak logik untuk dapatkan 80 markah dalam masa sejam setengah sahaja. Kita fikir tak logik kan? Logik sebenarnya. Okey, macam mana cara dia? Pelajar kena kuasai kata kunci. Okey, daripada Coach Nis Daud, Lukfan akan join cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk BNT hujung minggu ni alright, boleh. Okey, kita akan share kata kunci tu. Alright. Benar betul cikgu. Ya, betul. Okey. Kita fikir macam tak logik, tapi macam mana pelajar yang boleh buat? Okey. 80 markah. Okey, 80 markah dalam masa sejam 30 minit. Macam mana mereka boleh buat? Sebab apa? Mereka ada kata kunci. Mereka tengok soalan tu, mereka tahu dah apa yang mereka nak buat. So macam itulah saya didik pada anak-anak mentoring saja untuk pelajar-pelajar mentoring saya didik mereka macam itulah. Tengok soalan, bagi tahu saya sekarang apa kata kunci dia. Macam tu cara saya. Okey, bagi tahu kata kunci. So kalau kat situ pelajar boleh bagi laju kan, saya dah tahulah. Okey, pelajar ni dah laju dah. So sekarang saya kena bantu mereka untuk technical part kira-kira. Kat situ. Okey, alright, settle. Okey, contoh soalan. Ini soalan bagi saya lah. Kalau soalan bentuk macam ni, dia tahap sederhana kot. Okey, bukan kebat lagi. Ni tahap sederhana. Tapi markah dia banyak dah, dalam 5 markah. Okey, cuba tengok soalan dia. Saya tak nak tunjuk macam mana nak kira dia. Okey, sebab hari ni sharing pada ibu bapa, yang mana ibu bapa tahu je kata kunci cukup. Okey, diberi garis lurus y equals to mx tolak 5, tidak menyilang lengkung y equals to 2 tolak 4y tambah x equals to 2 sama 21. Cari julat nilai m. Okey, so dalam bengkel teknik menjawab saya pada hujung minggu ni, saya akan ajar mereka macam ni juga. Macam mana nak jawab? Langkah penyelesaian tu bengkel teknik jawab lah Okey, macam mana nak jawab ni? Okey, so langkah pertama mereka kena buat apa? Persamaan serentak, typo itu persamaan serentak dua garis. Tu langkah first. Okey, so kat sini parent boleh tengok kata kunci dia adalah tidak menyilang. So tadi saya dah bagi tahu kata kunci tidak bersilang apa? Gunakan formula. Bila soalan cakap tidak menyilang, B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Okay, so imaginekan tuan-puan, anak kita dah tahu kata kunci ni. Mereka tengok soalan tu, mereka dah tahu apa mereka nak buat. Memang pantas mereka boleh jawab. Okay, anak kita yang contoh kalau bagi saya, kalau boleh saya tengok sini kan, kalau anak kita markah MX dalam markah 70 hingga 80, contoh 70 hingga 80, mereka kurang latihan. Mereka tak cukup masa. Mereka tak boleh nak manage masa. Mereka tak tahu satu soalan ni, contoh soalan macam ni sepatutnya mereka spend time berapa minit je. Macam tu. Tu masalah pelajar yang contoh dia start markah 70 hingga 80. So bila saya tahulah macam mana saya nak approach untuk pelajar ni markah dia konsisten 70 hingga 80, saya tahu masalah mereka apa, saya tahu kat mana saya kena tolong. Kalau pelajar 80, nak 80 90 tak boleh nak pergi A+, tak boleh nak pergi A+, saya tahu kat mana. Okey? Maksudnya pelajar ni dia macam mana? Dia tak menjawab ikut kehendak soalan betul-betul. Tengok kata kunci dia. Okey, kat situ tuan-tuan. Okey? Kalau untuk pelajar skor A+ ni, of course latihan memang kena lagi banyak. Satu lagi kata kunci kena kuasai. Okey? A+ ni pelajar tu memang cukup masa. Okey? Memang cukup masa. Lagi bagus untuk pelajar A+ ni sebenarnya kan. A+ AdMed ni, pelajar yang selalu konsisten A+ AdMed ni, saya yakin mereka ada lebih 5 minit ke 10 minit. Lepas habis jawab, mereka ada extra lagi 10 minit ke 5 minit. Sebab apa? Sebab mereka ada masa untuk check balik. Okey? So nampak tak? Yang kita fikir tadi kan, awal-awal tadi kita fikir sejam 30 minit tak logik untuk jawab, tapi pelajar yang skor A+ ni, mereka ada lebih lagi 10 minit. Macam mana mereka buat ni? Mesti ada something. Okay? Alright, so saya nak jemput lah untuk tuan-puan untuk join kita punya mentoring. Sebab apa dalam mentoring ni memang saya bagi tahu betul-betul. Okay? Penggunaan masa, saya akan train mereka soalan macam ni 7 minit je cuba jawab boleh ke tak. So kalau mereka tak mampu jawab, saya akan hantar je jalan kerja. Sebab saya nak tengok kat mana
mereka stuck ataupun mereka tak dapat jawab sebab tak cukup masa, kat situ. Okay, alright. Next. Okay, kita ada lagi beberapa minit lagi. So saya harap parents boleh share untuk anak-anak kita tengok balik video ni. Okay, bagi saya banyak benda yang mereka boleh belajar daripada saya punya perkongsian hari ni. Okay, topik 5. Okay, kita lompat Kenapa saya lompat? Topik 3, 4, 5 form 4 tu dia tak banyak sangat kata kunci. Dia more pada teknikal kira-kira. Okay, hari ni saya nak bagi pasal dia punya kata kunci je. Alright, topik 5 AMAT form 4. Nama topik dia janjang. Okay, kalau English progression. Okay, progression. Okay, kata kunci yang pertama, sebutan. Topik ni pun kadang-kadang pelajar kita confuse juga. Okay, ini contoh soalan yang direct question Saya bagi kata kunci untuk direct question. Sebab apa? Dalam topik ni, saya tak boleh bagi tahu kata kunci untuk soalan kebat. Sebab apa? Kalau soalan kebat, dia bergantung pada bentuk soalan. Okay, pelajar kena fahamkan sendiri apa yang dia nak. So, kata kunci dia tak ada untuk soalan kebat, ikut pemahaman pelajar. Okay, so untuk soalan direct bila soalan cakap sebutan, apa pelajar kena cari? Pelajar kena cari TN. Gunalah formula. Guna formula TN. Tak apa, yang cakap je kat anak kita. Okey, soalan cakap apa cari sebutan kan? Cari mana formula TN. Mana formula TN? Mereka tahulah macam mana nak buat, insya-Allah macam tu. Okey, train mereka macam tu je. Kita just bagi lorong mereka apa nak kena buat. First kita bantu mereka macam mana nak buat, macam mana nak buat. Lama kelamaan mereka tahu sendiri macam mana pula mereka nak buat. Okey. Next, hasil tambah sebutan. Guna formula SN. Itu hasil tambah. Okay, alright. Boleh ke komen berapa ramai parents kat sini? Okay, yang sedang menonton ni, kalau dekat YouTube saya nampak 10, mungkin dekat Facebook lagi ramai ke? Okay, boleh share juga dekat grup-grup grup-grup parents yang ada anak-anak masih sekolah. Okay, yang belajar MX sajalah. Okay, jangan pula share pada pelajar yang tak belajar MX. Kamu ganggu pula kan? Share pada anak-anak yang ada MX saja. Okay, contoh soalan. Suatu janjang aritmetik mempunyai sebutan pertama 10 dan beza negatif 10, sorry itu negatif 10 dia ke atas. Okey, pertama negatif 10 dan beza sepunya negatif 4. Cari sebutan ke-6. Okey, ini soalan direct question, markah ada 2 je. Bagi saya 2 markah je. 2 ke 3 markah je. Okey, ini contoh soalan kertas 1 MAT Okey. Nampak macam senang kan? Nampak macam senang soalan ni. Okey, guna formula sahaja. Tapi pelajar mereka tak tahu nak guna formula mana. Kan kita ada 2 formula tadi kan? Ada TN dengan SN. So, tadi saya dah kongsikan bila soalan cakap sebutan, pelajar kena buat TN. So, itulah anak-anak kita kena buat Bila soalan cakap sebutan, kena buat TN. Cakap je mereka buat TN. Nanti mereka gunalah formula. Okay? Untuk soalan yang kedua. Okay. Hasil tambah N sebutan pertama bagi satu janjang aritmetik diberi oleh SN. Okey, cari hasil tambah 8 sebutan pertama janjang itu. Okey, nampak tak kata kunci dia apa kat situ tuan-puan? Okey, kata kunci dia adalah hasil tambah sebutan. Ini contoh soalan direct contoh soalan direct. Saya tak sure saya letak tak soalan kebat. Kalau ada soalan kebat saya terangkan tadi macam mana. Okey. Okey, hasil tambah 8 sebutan. So mereka tahu kan kat sini mereka dah take note kata kunci hasil tambah mereka kena buat SN. So guna saja formula SN, kirakan. Macam tu Okey. So ini apa yang saya explain, ini adalah langkah permulaan untuk anak kita kuasai asas topik. Okey, kalau asas topik ni saya akan share. Okey. Alright, saya akan share dalam bengkel, nama dia bengkel nak kuasai asas matematik tambahan. Okey, yang mana bengkel ni saya akan buat sentiasa dalam hari Khamis malam. Okey, hari hari Jumaat malam. Okey, hari Jumaat malam saya akan buat. Okey, yang tu percuma saja untuk pelajar mentoring. Sebab apa? Pelajar mentoring ni memang kita nak didik, kita memang nak mereka powerful betul-betul. Mereka score betul-betul. So semua mereka kita bagi free je, percuma je. Memang kita nak bantu mereka. So bagi beberapa yang bukan mentoring, bukan anak mentoring, yang hantar mentoring dekat Al-Azhar, boleh join bengkel ni tapi ada bayaran je lah. Okey, sebarang pertanyaan boleh sahaja DM kami. Okey, saya akan bagi tahu maklumat detail tentang program. Okey, basically minggu depan. Untuk soalan macam ni, okey, untuk mereka didik asas, untuk mereka kuasai asas, saya akan buat dalam bengkel kuasai asas nama dia. Okey, alright, kita tengok contoh soalan seterusnya. Okay. Alright. See? Nampak tak? Saya sebenarnya kalau ibu bapa boleh tonton kalau ibu bapa perasan apa yang saya sharing sebenarnya, soalan tadi awal macam mana saya share? Kata kunci kan? Kata kunci tu untuk kuasai asas topik.
Okey, next saya bagi contoh-contoh soalan simple. Itu bengkel teknik menjawab. Maksudnya mereka nak tahu cara menjawab macam mana. Okey, last kali ini soalan kebat. Okey, tengok soalan kebat macam mana, dah macam karangan dah. Okey, dah macam karangan dah. Macam mana nak kita nak jawab soalan macam ni, macam karangan. Okey, jom kita pergi laju-laju sebab saya tak nak ambil masa berapa, okey, lebih lama. Okey, kita ada dah habis masa sebenarnya. Tak apa, kita tengok soalan terakhir, soalan kebat. Syarikat A menawarkan gaji permulaan 24,000 setahun dan kenaikan gaji sebanyak 1,200 setiap tahun. Syarikat B pula menawarkan gaji permulaan 30,000 setahun dengan kenaikan gaji sebanyak 500 setiap tahun. Cari jumlah gaji dan berikan oleh setiap syarikat itu dalam tempoh 10 tahun. Syarikat manakah yang menawarkan jumlah gaji yang lebih tinggi? Alright, nampak tak soalan ni tuan-puan? Tak ada satu pun disebut perkataan sebutan, tak ada. Tak ada satu pun dalam soalan ni disebut, kata kunci saya share tadi, jumlah sebutan. Tak ada. Inilah soalan kebat tuan-puan. Bila jumpa soalan kebat macam ni, anak kita dia macam stuck. Aduh, nak kena buat apa ni? Nak buat TN ke nak buat SN? Okay. So, apa yang saya buat kat situ? Gaji permulaan. So, gaji permulaan ni adalah dalam formula dia. Saya akan terangkan macam ni lah. Contoh soalan kebat ni, saya akan adakan dalam bengkel nak skor kebat, which is nama dia bengkel Super Power Mat. Okay. Yang selalu saya akan buat pada hari Sabtu. Okay, pada hari Sabtu. Okay. Hari Sabtu ni bengkel teknik menjawab. Okay, hari Sabtu akan datang nanti bengkel kebat. Okay. Alright. So ni soalan kebat ni macam mana saya nak ajar pada tuan-puan. Okay. Pada pelajar-pelajar. Saya akan share macam ni lah. Gaji permulaan apa? Keluarkan. Kenaikan gaji apa? Macam tu. Jumlah gaji tu apa? Okay. So kat sini saya share satu soalan Gaji permulaan tu adalah A. Okay. A. Contoh mungkin ada pelajar kata tuan sepanjang sini kan. Gaji permulaan tu adalah A. Kenaikan gaji tu apa? D. Okay. Next, jumlah gaji. Jumlah gaji macam mana? Okay, jumlah gaji apa kata pelajar teka selepas recording nanti. Okay, jumlah gaji agak-agak apa? Jumlah sebutan ke sebutan? Okay, alright. So, tuan-puan, mungkin itu saja saya punya perkongsian pada pagi ini. Alright, so insyaAllah semoga bermanfaat dan juga boleh share pada anak-anak selepas mereka habis PDPR pagi ni. Okay, waktu mereka free, cakap mereka, cuba tonton video pagi ni Cikgu Musi, dia ada share something. Contoh, ayah, ibu macam tak faham sangat lah, cuba tengok, kok adik faham ke? Bagi tahu. Okay, alright. So dekat sini saya nak bagi tahu sikit program menarik hujung minggu ini dekat Al-Hazal. Okay, pada hujung minggu ni kita akan adakan bengkel BI pada hari Sabtu pagi ni. Esok lah. Okay, esok ada bengkel BI SPM pada waktu pagi. Dan juga bengkel AdMed, which is saya akan bincangkan kertas 1 topik tingkatan 5. Okay, pada hari Sabtu esok juga pada 11 petang. Dan kita akan berikan bengkel percuma teknik menjawab bahasa Melayu SPM. Okay, so dekat sini bagi ibu bapa yang berminat untuk daftarkan anak tuan-puan, boleh sahaja PM kami. Okay, ataupun boleh sahaja layari lahazun.onpay.com. Okay, kat situ ada maklumat lanjut. Alright. So untuk bengkel esok, bengkel MX esok saya akan bincangkan teknik menjawab topik tingkatan 5. Okay, so bagi anak tuan-puan kalau ada baru saja tingkatan 4, kalau mereka nak belajar lebih advance, boleh sahaja sertai. Okay, so tuan-puan, saya tak nak ambil masa lebih panjang. So kita dah drag 3 minit masa tuan-puan, maaf. Okay, so kalau tuan-puan rasa bermanfaat sesi saya pada pagi ni, tuan-puan bolehlah silalah share pada grup tuan-puan, share pada Facebook dan juga media sosial yang tuan-puan ada. Okay, so insyaAllah itu sahaja daripada saya, Cikgu Musi Al-Hazal Education. Jumpa lagi dalam sesi live akan datang insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistic. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey
listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Bagi aku 10. Silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Tazul, we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan saya tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di Lahazon. Lahazon terbaik.